Kita masuk awal. Dah ada orang. Lipstick saya ni okey tak? Ke hari Ahad ni? Okey. Lipstick okey. Hai Cik Din. Masuk awal Cik Din. Kita nak feel. Ambil feel. Waalaikumsalam Yusmawati. Waalaikumsalam Mona Lisa. Belum start. Waalaikumsalam Sarimah. Sarimah ni mah kau. Waalaikumsalam Cik Din. Waalaikumsalam Wani. Masya Allah. Topik best. Penyampaian tak tahu best lagi ke tak. Waalaikumsalam Rohana. Waalaikumsalam Nora. InsyaAllah. So untuk mereka yang sedang menonton, kita tunggu 5 minit lagi boleh tak? Saya saja masuk awal supaya saya tak tengok ni, kalau saya masuk awal macam ni, saya akan betul-betulkan tudung. Jadi tak adalah masa setengah jam. Saya ada setengah jam kan Cik Din? Saya ada 30 minit untuk bercakap pada pagi ini. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah Wani. Waalaikumsalam Nina, pagi. Okay, so posisi okey. Posisi saya nampak clear ke? Adakah nampak macam dia ke atas sangat ke, ataupun dia ke bawah sangat ke? Cuba korang tengok. Okey tak? Kalau macam ni okey. Ke korang tak kisah pun posisi macam mana pun? Waalaikumsalam Wani. 2 kali Kak saya buat tudung ni. Aduh. Siapa call? Waalaikumsalam Nora. Clear? Okay, segak no. Segak. Hari ni kita coffee break, betul? So, kalau coffee break kita buat apa? Kita minum kopi dulu. Korang kalau coffee break tak minum kopi, lain macam. Coffee break mesti minum kopi. Saya memang ambil, nampak tak? Tak nampak. Saya ambil Afia Zero. Dulu saya minum Afia, sekarang saya tak minum sangat Afia. Saya suka lagi Afia Zero. Kita ada 3 minit lagi untuk kita start. Waalaikumsalam Mazia. Waalaikumsalam Syida. Waalaikumsalam Zi. Syega Waalaikumsalam Nat. Masya Allah. Nat datang Melaka ke? Melaka Johor. Nadirah Jamian. Antara potensial yang belum bergelapan. Belum betul-betul bergelapan di SKV. InsyaAllah. Dayang Mazalina. Zalina. Okey. Waalaikumsalam. Okey. Kita ada lagi 2 minit. Saya ni tak pernah nampak. Dah minum Afia Zero. Good. Waalaikumsalam Cik Na. Pagi. Dia punya pagi tu lain macam. Afia Zero best Okey, betul. Waalaikumsalam. Nampak comel ceria selalu. Masya Allah, tabarakallah. Hari ni hari hijau Hari ni hari Jumaat, hari hijau. Sebab tu kita pakai hijau. Kita ada 2 minit lagi. Lagi 1 minit. InsyaAllah. Saya akan mulakan dengan tepat waktunya. Kerana saya akan habis insyaAllah tepat waktunya juga. So saya kena kunci jam 30 minit. Korang kena ingatkan saya 30 minit. Saya jarang. Jom bantu Afia Zero. Jarang bercakap 30 minit. Betul?
Masya Allah, tabarakallah. Kamu bukan cantik. Allahu Akbar. Thank you for the tip yang dapat kat Penang. Masya Allah. Hijauan juga. Ish. Cik Na ni. Bukan makin cantik. Duduk dalam ni kot. Dalam live ni kot. Korang ni mengarut. Sama je. Okey, lagi sikit. Saya minum satu teguk. Dia akan jadi 8.5. Waalaikumsalam semua. Masya Allah. Waalaikumsalam. Okey, dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Gitu. Setiap pagi kena ceria. Setiap pagi kena bersemangat. Setiap pagi kena bangun dengan new objective. You kena bangun tu dengan ada, kenapa kita bangun pada pagi ni? Kalau you tak ada purpose you bangun, baik you tidur tak payah bangun-bangun. Waalaikumsalam semua. So silalah jemput semua orang untuk hadir pada hari ini, pada pagi yang berbahagia ini, pada hari Jumaat 26 Ogos 2022. Saya, ada yang tak kenal saya Syabanini Mahmud, leader nombor 1 SKV, Imperial Leader pertama di dalam SKV. Alhamdulillah, saya merupakan leader kepada SDA Group. So kalau yang tak kenal SDA Group tu, itulah grup saya. Okay, so saya tengok ni memang majoriti geng SDA lah ni. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Pagi berapi, yes. Okay, so pagi ni saya diamanahkan. Saya diamanahkan, diberi tanggungjawab untuk bercakap dengan you all semua berkenaan dengan agility. Okay, orang sebut agility ni. Faham ke tak faham? Apa itu agility? Dah gaya macam kelas akademik gitu. Pagilah semua. Baik. Korang faham ke tak? Sebenarnya apa itu agility? Cuba korang tulis kalau korang faham. Apa yang korang faham dengan agility? Cuba tulis. Dia memang lambat sikit kan? Kalau kita... You Cik Na ni, waalaikumsalam. Dia kalau kita live, dia lambat sikit komen tu. Dia nak naik. Ikut turn saya rasa. So saya pun tak boleh nak nampak lah. Ni baru duduk waalaikumsalam pagi. Jadi maksudnya, lambat lagi untuk jawapan saya tu korang nak jawab. Tak keluar-keluar. So saya tak boleh tunggu. Nanti saya punya masa habis. So biasa orang sebut agility ni adalah berkenaan dengan, sebenarnya kalau you tengok tak faham ya. Okay, tak faham. So kalau tak faham, kenapa tak tanya? Tak tahu maksud agility, first time dengar. Masya Allah, tabarakallah. Biasa pun sebut agility. Yes, Kak Lin, berubah ikut situasi. Ya, secara tepatnya sebenarnya berubah dengan cepat ikut keadaan atau situasi. Good job Nina, good job. Kalau you pergi dekat Google, you type agility bukan AJGILITI ya, dia TY. Kalau you eja tu dekat you buka kat Google, you tanya meaning Melayu dia akan keluar ketangkasan. Ketangkasan ni bermaksud cepat. Dia kena cepat, dia kena segera, faham tak? Korang faham tak ni? Okay? So, tapi agility sebenar-benarnya adalah bermaksud berubah mengikut keadaan dengan cepat. Itu sebenarnya maksud. You ready untuk berubah dengan cepat mengikut keadaan dan situasi semasa. Itu. Boleh tak tulis? Kalau korang dapat, korang tulis. Yes, Cik Na. Kalau campak kat mana-mana pun boleh hidup. Itu maksudnya. Betul. So, you tulis dulu apa yang saya cakap ni. Saya nak you faham betul-betul. Saya nak, kalau saya cerita panjang-panjang, you tak faham maksud agility, rugilah. Dia tak dapatlah nak connect dengan apa yang saya nak cerita. Okay. Boleh tulis dulu apa yang saya cakap maksud tadi tu. Dia punya definisi panjang.
Tapi mungkin korang macam, oh berubah dengan cepat mengikut keadaan atau situasi semasa. Macam mana macam tu, macam mana mesti korang akan tanya, macam mana tu? Macam mana nak berubah dengan cepat ikut situasi semasa? Apa maksud situasi semasa? Apa maksud berubah dengan cepat? Kan? I can feel you. Okay? So, saya nak cakap macam ni. Saya nak bagi satu kisah. Saya nak bagi korang story supaya korang boleh relate. Saya ada berapa story ni? Saya ada 2 cerita, 2 story. Satu story saya, satu story SKV. Korang dengar cerita saya and korang relatekan dengan agility. Okay. Kita cerita pasal kisah SKV. SKV ditubuhkan pada tahun 2009. 2009, pada waktu itu, keadaan pada waktu itu adalah produk dijual secara offline. Betul? Produk dijual secara offline. Orang kalau nak produk, kalau nak beli produk, dia akan tengok dekat magazine. Dia akan tengok dekat TV. Dia akan tengok dekat billboard. Kalau dia nak, dia akan ambil dekat nombor, mana-mana nombor dia akan call. Sewaktu 2009, penggunaan WhatsApp, saya rasa tak ada lagi. Kita masih lagi menggunakan SMS. Orang tidak akan SMS kerana mahal. Orang akan call. So, pada waktu itu, SKV mengikut keadaan. Dia ditubuhkan pada 2009, dia keluarkan produk Radius and dia guna masa situasi itu adalah situasi offline. So, digunakan offline maksudnya buka booth, macam home party, ajak orang datang satu dewan, bercerita pasal produk. Kan waktu dulu kan macam tu. Melihat kepada produk, mendengar penjelasan, lepas tu beli pada waktu tu. Begitu pada waktu itu. So, waktu tu SKV mulakan bisnes dengan begitu. Tetapi, pada tahun 2014, 2015, keadaan semasa marketing sudah berubah. Marketing lebih kepada online. Orang pada waktu tu sudah menggunakan WhatsApp. So, diorang lebih selesa untuk membeli menggunakan WhatsApp. Pada waktu itu juga, semua orang dalam kepala orang pada waktu tu, persepsi orang adalah produk di kedai jamu tidak berkualiti. Pasal dia rasa produk murah, faham tak? Saya bukan nak cakap kat kedai jamu ni. Saya nak cakap pada waktu itu. So, bila startnya produk-produk online masuk, diorang start rasa diorang ada apa? Saya cakap. Diorang ada pilihan. Diorang start nampak ada pilihan. Menyebabkan mereka beralih arah. And manusia kena ingat, manusia suka benda baru. Membeli di online, membeli di Facebook, membeli secara WhatsApp, benda baru yang menyebabkan orang rasa macam, wow, bestnya tak payah pergi kedai. And dapat tengok terus secara live, secara WhatsApp, gambar-gambar testimoni pada waktu itu. So, tetapi, SKV tidak mengikut arus tu. SKV cuba follow tapi tak dapat. Tak boleh masuk. Jadi dia ingat SKV pada waktu itu ingat tak apalah. Kita fokus kepada offline. Kita fokus. Tak apa, diorang nak pergi ke online masa tu. Mungkin waktu tu tidak, online ni biasa je. Walaupun trending dia tengah menaik, tapi SKV rasa mereka masih selesa dengan offline. Dan kerana nak cepat, nakkan lebih selesa kepada offline. Kerana diorang nakkan bagi offline tu nampak, diorang letak kat kedai jamu pada waktu tu. Tetapi kerana tidak mengikut, kerana tidak agility, kerana mereka tidak berubah mengikut keadaan atau situasi semasa, menyebabkan tahun 2016 diorang punya sales drop teruk. Ini reality ini kisah reality yang saya nak cerita dekat korang. Impactnya bila korang tak boleh agility. Bila korang tak nak agility. Korang tak nak dalam keadaan agility. Agility ni bermaksud berubah. Korang tak nak berubah dengan cepat. Dan SKV buat keputusan untuk berubah
kepada online pada tahun 2016 dan sebenarnya betul-betul berubah adalah pada tahun 2017. Kau nampak kat situ? Lambat. Tapi Alhamdulillah SKV dapat catch up. Tapi rugi dululah. Sales drop dululah. Baru nak berubah. Faham? Nampak kat situ? Itu kisah pertama. Nampak? Kisah kedua. Kisah kedua adalah kisah saya sendiri. Korang faham tak kisah SKV tadi? Ke korang tak faham? Saya dah 8.40 weh. Aduh, cepat pula masa ni. Aduh. Saya tak payah cerita kisah saya. Korang faham kisah SKV? Macam mana korang nak relate keadaan yang mana bila kita bercerita berkenaan dengan agility, korang boleh ingat kisah SKV. Pada waktu tu dia tidak berubah mengikut keadaan dan situasi semasa, menyebabkan berlaku kerugian. Biasanya you tak agile, you tak boleh agility ni bukan kesan baik, dia akan menjadi kesan buruk. Kau faham So kisah kedua, korang nak tahu kisah kedua ke tak? Ataupun kita tak payah cerita kisah kedua, saya nak relate terus kepada SKV. Saya takut tak sempat ni, saya ada 20 minit sahaja lagi. Mana ada, sama je lah Kak Nina. Kurang ni, astaghfirullahaladzim. Okay, sabar. Saya nak pergi Johor tau. Saya tak boleh lama sangat dengan korang. Saya kena pergi Johor. Saya nak bertolak ke Johor. Saya sangat excited nak jumpa orang Johor. Sebab tu rasa macam hari ni cantik sangat. Dan benda lain dah bercakap. Okay, so kisah kedua adalah kisah saya sendiri. Yang mana saya join SKV, saya join business pada 2015 di saat semua online. Faham tak? Saya join waktu online tengah naik. Sebab itu saya menggunakan FBX. Korang faham tak? Pada waktu tu. And pada waktu itu, FBX ni mudah gila lah. You letak duit, you buat ads, memang nombor you masuk sangat banyak. Kerana waktu itu benda baru. 2015 baru diperkenalkan. Barulah orang tengok ada iklan, ada sponsor, klik je link, klik je ataupun WhatsApp. Masa tu tak ada link lagi. Masa tu dia orang kena WhatsApp kita. Kita akan bagi nombor WhatsApp, dia akan ambil, dia akan WhatsApp kita. Benda baru, orang tengah excited, orang tengah rasa macam wow, bestnya. Apa ni produk ni? Asal letak je. Sorry kat rumah saya ada panggil apa? Construction. Jadi dia mungkin bising sikit. So waktu tu okey lah. Seronok lah saya. Saya tidak pernah pada waktu tu, saya cuma ambil prospek di WhatsApp. Kalau dekat page tu orang cakap nak PM tu tak layan. Pada waktu tu banyak gila prospek duduk masuk dalam WhatsApp ni. Itu pada tahun 2015. 2016, 2017, 2018, 2019 Facebook start buat perangai. Kenapa? Kerana orang dah start ramai menggunakan Facebook. Pada waktu itu, pada tahun 2019-2020, yang tengah naik adalah zero cost marketing. Kalau korang ingat. Zero cost marketing tengah melonjak naik. Orang start bercakap. Orang dah tak bercakap pasal ads. Orang start bercakap pasal zero cost marketing. Dan waktu tu kita tak nak ketinggalan. Kita belajar tetapi tak faham. Bila saya belajar tak faham, saya tak buat. Menyebabkan orang yang buat pada waktu itu naik, saya makin lama makin jatuh. Kerana saya tidak agility. Saya masih mempertahankan saya punya FBX. Sedangkan sepatutnya saya kena berubah dengan cepat mengikut arus. Mengikut situasi pada waktu tu. Orang dah start nak tengok dekat grup. Masa tu grup sangat banyak. Masa tu orang membeli di grup-grup FB. Tapi pasal saya tak pandai dan saya tidak berubah. Saya tak cuba untuk adapt apa yang berlaku pada waktu itu, menyebabkan waktu itu ads teruk dan saya punya stokis semua drop. Itu cerita saya. Nampak? Dan kita tak nak. Kita SKV, cerita saya, kita tak nak semua orang SKV ni
Semua nexus leader kita yang ada di depan saya ni jadi macam kita orang. Lambat bertindak, lambat untuk berubah, menyebabkan kita merasa kerugian tu. Kita tak nak you all rasa benda tu. Okay, so saya ada lagi 15 minit. So saya nak bercakap berkenaan dengan kisah kita sekarang. So apakah situasi kita sekarang? Ni saya nak tanya korang ni. Apakah situasi kita sekarang? Saya tahu ramai cakap dia buat marketing tapi orang tak beli. Dia dah post, orang tak beli. Dia dah bagi orang nampak tapi orang tak klik. So apakah situasi sekarang? Apakah situasi sekarang ini? Cuba korang tengok, cuba korang fikir, korang cakap dengan saya. TikTok, ramai ejen. Apakah situasi sekarang? Bukan itu semua. Situasi sekarang adalah pandemik. Kita portray produk defense sebagai produk COVID. Pada waktu endemik, terbalik saya cakap. Pada waktu pandemik, orang mencari defense. Ana, Cik Na, betul. Orang dah tak heran di COVID. Sekarang endemik. So, apa yang orang heran sekarang? Kenapa korang tengok, kalau korang perasan TV3, WHI, dia cerita berkenaan dengan kabut otak. Kenapa? Saya nak tanya korang, kenapa? Korang perasan tak? Saya nak tanya korang perasan tak? Di setiap, kalau korang belik-belik korang punya Facebook, korang baca-baca news ke apa, akan ada, ataupun korang baca kat Twitter, akan ada setiap hari kes orang bunuh diri. Nampak tak? Korang perasan tak? Yes. So, bila kita cerita pasal COVID, kalau kita cerita pasal you tak boleh nak cakap, you tak boleh rasa benda tu, macam mana nak cakap defense memang orang kenal berkenaan dengan COVID. Itu tak boleh nak sangkal. Orang sebut defense pasal branding kita begitu. Kita yang brandingkan produk defense adalah produk COVID. Kau nampak tak? Bila kita brandingkan begitu, kita dah tak boleh nak halang pemikiran orang. Nampak defense, saya tak ada pula defense dekat saya sekarang. Nampak defense, orang terus fikir produk COVID. Nampak defense, kalau COVID aku kena makan. Nampak defense, oh ini kalau positif aku kena ambil. Faham tak? Kita boleh cuba untuk defense ni, untuk batuk, untuk sesama, untuk immune. Tapi benda tu dah tak load. Dia dah branding tu dah masuk dalam kepala dia. So, bila mana orang dah tak fokus kepada COVID, bila mana keadaan pada waktu ini tidak lagi rasa COVID itu satu isu besar, kenapa kita masih lagi tidak berubah? Itu soalan dia. Alhamdulillah, good Noritas. Cerita-cerita macam tu kita kena ni. Cuma bila untuk fokus, bila you fokus kepada defense, produk yang orang rasa produk ini adalah produk, bukan orang rasa tau, kita yang brandkan dia sebagai produk COVID. Di mana di waktu orang tak sangat rasa COVID ni satu masalah besar, orang takkan nampak itu satu keperluan. Nampak tak? Korang nampak? Jadi kena cepat-cepat berubah. Saya tak kata stop produk defense. No. Tetapi start berubah kepada apa keadaan situasi semasa sekarang. Itulah orang marketing. Dia kena tengok situasi semasa. Dia bukan boleh shot sendiri. You shot sendiri, you buat bersungguh-sungguh, you buat posting, you bagi orang nampak. Kalau benda bukan keperluan, orang takkan beli. Nampak? Rugilah tindakan you. Sayanglah bila you tak gunakan situasi semasa untuk promote. Sebab itu pada waktu defense, kita sharing berkenaan dengan defense sangat banyak, sangat menggalakkan. Kenapa kita kena pada waktu tu?
Kalau sebelum tu ramai orang jual kopi. Kalau sebelum tu ramai orang jual Fitech. Kalau sebelum tu orang jual Nutral. Bila masuknya COVID yang teruk, yang di waktu itu semua kepala manusia dekat Malaysia, dekat dunia ni berfikir macam mana aku tak nak COVID, aku tak nak COVID. Defend masuk. Yes. Itu kita panggil agility. Kita berubah dengan cepat. Kita terus. HQ terus tukar. Semua berkaitan dengan defense. Dan kita menang. Korang perasan tak? Kita menang. Dan sekarang bukan isu orang tak nak defense. Bukan isu orang tak nak SKV. Tapi kita yang susah nak agile. Kita yang tak ada agility. Kita bukan ada satu produk je. Kita bukan ada defense semata-mata dalam SKV. Kita ada sangat banyak produk. Dan Alhamdulillah, produk-produk kita semua berkualiti. Kenapa kita masih fokus kepada satu produk yang pada waktu ini mungkin orang dah tak rasa itu keperluan. Sedangkan ada banyak lagi produk lain yang kita boleh masuk pada waktu sekarang. Sekarang adalah isu depression, stress dan juga kabut otak. Kabut otak tu yang sebenarnya menyebabkan benda tu berlaku. Kenapa bila you kabut otak, you akan jadi lupa, you akan tak fokus, you akan rasa you ni macam bodoh, faham tak? So you rasa macam you tak boleh nak buat kerja. You rasa kenapa aku teruk sangat ni? Itu yang menimbulkan stres yang tidak boleh, yang tidak dapat dikawal. Faham? Yes, betul Puan. Ya Allah, Masya Allah Puan. Apa ketika ada mendengar pada hari ni, maafkan saya kalau ada apa-apa yang saya cakap tak betul Puan, minta maaf. Tajuk saya ni hari ni agak berat. Tapi saya harap korang semua faham. Korang semua nampak. Ya betul cakap Puan. Tak mudah kita nak tukar persepsi orang dalam kepala ni. Yang mana kita dah tanam. Untuk kita nak tukar tak mudah. Tapi benda yang mudah ada. SKV tetap akan jadikan defense adalah produk utama. InsyaAllah. Tapi takkan nak tunggu. Korang nak tunggu, saya takkan tunggu. Kita akan pastikan kita tengok keadaan sekarang macam mana. So, bila keadaan sekarang macam mana, kita ubah. Kita berani untuk berubah. Jangan stick kepada benda yang satu. Sedangkan kita sangat banyak produk. Dan sekarang kalau tak ada isu, WHI tak keluarlah pasal kabut otak, panggil doktor bagai tu. Bukan kita saja, kita yang cakap kita lah rasa kabut otak tu penting, sedangkan kat luar tak nampak. Bukan. Bila berita keluar, bila start ada artikel, bila start ada TV keluarkan that benda tu, maksudnya itulah isu kita sekarang. Sangat banyak sangat banyak. Saya baru baca pagi tadi berkenaan dengan seorang ustazah ni. Tak ya, saya tak cerita. Saya tak cerita. Macam tu lah. Bunuh diri. Macam tu. Saya dah sebut tapi saya tak ni. Saya baca dekat Twitter. Bunuh diri kerana tekanan bekerja dan juga anak. Dia tak ada support. Pasal ni lah. Tak tenang kat sini. Serabut. Ada masalah-masalah lain juga sebenarnya dia. So, Mindtropic sangat bagus dalam buat kita tenang. Mindtropic juga bagus untuk kita betulkan ni. Saya kan selalunya, pagi tadi, saya cari saya punya cincin. Alamak. Saya cari cincin saya tau. Saya cari cincin saya tak jumpa. Biasanya tak akan jumpa lah. Saya tak ingat. Tapi saya bully tau. Saya bully. Dalam kepala saya macam, saya memang tak dalam kotak, tapi saya letak satu tempat. Saya bercari. Dan saya cari tak kelam kabut. Korang faham tak? Bila korang cari barang tak jumpa dan sangat berharga, korang akan cari sambil berpeluh. Korang faham tak tu? Sambil berpeluh dan korang rasa macam matilah aku tak jumpa. Tapi saya dalam keadaan tenang cari tadi. Saya cari satu persatu. Saya kata tak ada, bukan kat sini. Saya tak rasa kat sini.
Saya last saya cakap dengan Cik Azam. Selalunya Cik Azam yang jumpa. Lala saya cakap dengan Cik Azam. Saya dah ingat saya letak kat mana. Di dalam tak sampai setengah jam saya ingat. Saya letak dekat, sangat tepat ni saya cakap. Saya letak dekat rak kat bawah, di atas rak warna hitam. Cik Azam turun, ambil. Betul dekat situ. Kalau dulu memang tak lah. Kalau dulu memang saya tak akan jumpa. Saya sentiasa hilang spek. Tapi relax je dia kan. Tu Cik Azam cakap. Betul saya relax je. Pasal saya boleh fikir. Itu yang terbaik. Otak saya ni berhubung. So sangat rugi siapa yang tak pernah ambil Mind Tropic. Sedangkan korang kena tahu, bila korang jejak kaki di dalam bisnes, benda pertama yang korang kena jaga adalah otak. Orang bisnes memang banyak guna otak. You nak buat story, you guna otak. You nak buat copywriting, you guna otak. You nak belajar product knowledge, you guna otak. You nak jaga team, you guna otak. You nak buat strategi bisnes, you guna otak. So macam mana you tak nak, you tak sayang otak you? Macam mana you rasa otak you tak penting? Dan sekarang kita tahu, dulu 2 tahun orang kerja work from home. Sekarang kena balik semula kat kerja. And kerja semakin stres. Korang faham tak? Korang faham ke tak ni? Saya nak cakap apa? Dan saya nak juga beritahu kat korang. Saya, Azil tak boleh bercakap. Tapi sekarang saya nampaklah dia boleh sebut beberapa perkataan. Lepas tu saya macam, Azil ni boleh cakap sendiri ke? Kenapa kan? Macam saya pun fikirlah macam tu. So, pagi tadi saya tanya Bibi. Bi, awak bagi tak Azil iKids? Saya memang pesan dekat Bibi, bagi Azil iKids. Cuma isu saya adalah saya tak monitor. Saya tak tanya dia banyak kali lah kalau dia bagi ke tidak. So pagi tadi saya bagi dia. Saya tanya dia, Bi, awak bagi tak iKids dekat Azil? Dia kata every morning dia bagi iKids. Saya cakap patutlah budak ni pandai semacam. Dengan izin Allah, asbab iKids, anak saya boleh dah, nampak dah ada interaksi mata, dah boleh bercakap, dah boleh dia kira walaupun tak berbunyi sangat 1, 2, fu, 5. Dia boleh, kalau dia tengok, dia boleh pusing balik. 5, 4, dia tak boleh sebut 3, 4, 5, 4, 2, 1. Dia boleh. So saya rasa macam, saya selalu baca pasal orang bercakap pasal iKids. Habis anak saya sendiri pun tak boleh bercakap walaupun dah 2 tahun lebih. And Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Dengan izin Allah, kita ikhtiar dengan iKids, saya nampak perubahan dia. Budak-budak sekarang, saya cakap dengan anak saya 2 orang, Azil, Afan dengan nama Adar. Saya cakap ambil iKids. Dan saya nampak macam mana dia orang lebih cergas, lebih aktif. Dan dia tak bagi tadi Afan cakap, Ibu, Afan tak ambil iKids lagi. Bagi iKids dekat dia. Nampak dia lebih rasa seronok, excited nak pergi sekolah. Nak bangun pun mudah. So sangat banyak benda. Kalau kita tak makan, kalau kita tak guna, macam mana kita nak bercakap? Sedangkan semua benda adalah berkaitan dengan otak. Kat mana yang kita kata benda tu? Kalau kita duduk dulu, kalau cerita pasal otak, orang tak tengok tau. Kalau zaman COVID dulu, kalau kata ini bagus untuk otak, orang tak pandang pasal waktu itu bukan keperluan. Tapi sekarang, korang bercerita berkenaan dengan otak, korang cerita berkenaan dengan tenang, korang bercerita berkenaan dengan boleh menyebabkan you boleh berfikir dengan baik, otak-otak you start berhubung, orang akan cari. Orang akan ambil. Pasal itu kepentingan sekarang, keperluan. Itu dah bukan jadi kehendak, ini dah jadi keperluan. Bila kita nak share ataupun nak tunjuk satu-satu produk, kita kena fikir satu benda. Adakah ini keperluan atau kehendak? Hanya produk keperluan sahaja yang orang akan ambil tanpa berkira. Tapi kalau dia produk kehendak, sangat susah untuk kita convince dia pasal benda tu tak penting untuk dia.
Nampak Lagi seminit saya. Yes. So start. Siapa yang belum ambil My Tropic, tolong ambil. Ambil lah. Masya Allah. Masya Allah. Tengok sangat banyak. Korang tengok kat sini pun. Kalau korang baca komen satu persatu, korang tengok sangat banyak feedback yang bagus-bagus. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya pula rasa sebab walaupun bukan saya yang buat produk. Tapi saya letak produk-produk SKV ni di hati saya. So bila saya tengok sangat banyak saya tengok sangat banyak feedback yang best, Masya Allah, tabarakallah, yang mungkin korang tak nampak, korang tak rasa benda tu bagus, korang rasa macam benda tu biasa-biasa. Setiap feedback, setiap apa kesan yang kita dapat, sebenarnya itu adalah feedback yang paling best. Sangat ramai orang kat luar sana yang nakkan benda ni. Tengok banyaknya, ya Allah, nak nangis rasa. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Tu, tak tahulah sebab. Rasa sebab. Alhamdulillah, thank you so much. Kita mula-mula kita kena thank you Allah kerana bagi ilham kepada Dr. Syed untuk buat produk. Thank you Dr. Syed yang bertungkus rumus buat research untuk bagi kita produk yang baik. Thank you SKV kerana buat marketing, keluarkan produk, bagi kotak yang cantik, bagi botol yang cantik, bagi benda tu mudah nak makan. Dan thank you untuk semua yang kat sini kerana korang share dan share biar semua orang nampak produk kita, biar semua satu Malaysia, satu Indonesia, satu Singapura boleh rasa dan dapat kebaikan daripada produk kita. Masya Allah. Masya Allah. Apa ni? Ajan ini yang dapat jualan 84 juta, jangan tak percaya, tim baru. Saya tak faham. Saya baca semua, saya nampak, saya tangkap semua feedback. Masya Allah. Masya Allah. Yes, betul. Siapa yang makan je dia tahu. Bila you start ambil, you start consume, you tak akan rasa nak tinggal. Dan masa tu you akan rasa macam you nak share. Saya sekarang kalau orang tanya, orang cakap dengan saya, I ni, kenapa ya I sekarang ni tak boleh nak fokus lah, tak nampak. I cakap, ambil My Tropic. Gitu je sekarang. Kalau dia cakap, saya mengantuk lah sekarang ni, kalau tak boleh nak drive lama, mengantuk, ambil Avia Zero. Gitu. Senang. So, saya rasa setakat itu sahaja saya untuk hari ini. Saya tak ada pesanan apa-apa, tapi saya nak pesan, rasa-rasanya saya tak tahu, mungkin saya tak baca WhatsApp, mungkin Cik Din atau Miss Anne ada pesan saya suruh cakap sesuatu, tapi saya tak bercakap, saya tak baca, so saya nak cakap lah. Nombor 1, masih ada masa untuk korang register, pergi datang bersama-sama kita ke road tour, sama ada di Johor, di Melaka ataupun di Ipoh. Di Ipoh saya rasa paling best. Kita di Ipoh, kita nak buat sesuatu. Kita orang nak buat sesuatu. Dan korang rugi lah kalau tak datang Ipoh. Pasal Ipoh adalah Hari Merdeka. Dan saya sangat yakin SKV ni dia lain sikit. Dia suka buat surprise. Dan kena-kena pula waktu tu hari yang sangat besar untuk kita. Hari Merdeka. Kita penuhkan Ipoh. Kita biar Ipoh tu sampai 500 orang. Biar terkejut-kejut SKV tu. Jom. Jumpa kita orang. Saya insyaAllah, saya akan ada di Ipoh, ada di Johor, ada di Melaka. Hari Sabtu ni akan berlangsung di Johor. Masih sempat lagi. Hari ni Jumaat. Besok hari Johor, esok hari Sabtu. Esok hari Sabtu kan, saya dah mengarut dah. Esok hari Sabtu masih sempat. Kita akan bermula pada pukul 7.45 pagi. Habis lebih kurang dalam pukul 2. So pendek je. Tak panjang pun. So kalau you betul-betul nak buat serius dengan SKV, you kena datang, you kena hadir. Bukan saja untuk ilmu, tapi untuk networking. Untuk you rasa you part of SKV. Untuk you rasa bestnya dalam SKV. Untuk you rasa yang aku kena berjuang dengan mereka. Kalau you tak datang, you tak rasa semua tu. Hari Ahad di Melaka. Untuk mereka yang berada di Selangor, di KL, hari Ahad dah cuti. Melaka pun dekat.
Jom register beramai-ramai. Register beramai-ramai. Kita datang ke Melaka. Pergi ke bandar bersejarah. Gitu. 31 hari bulan di Ipoh. Pun cuti. Dah dekat cuti sekolah juga. Boleh. Tak ada isu pun. Ipoh dengan KL Selangor 2 jam je. Korang pergi awal. Lepas subuh pergi. Sempat sampai. Balik tu. Masih lagi boleh sampai. 2 jam je. 2 jam setengah. Rugi kalau korang tak datang. Kalau korang rasa macam korang nampak. Oh, kita duduk Selangor. Dia tu kat Perak. Korang memang bukan bersungguh-sungguh lah dalam SKV. Sangat rugi. Sangat rugi kalau korang tak datang. Yang kedua, saya nak pesan berkenaan dengan semua challenge yang HQ buat. Korang tengok balik. Kita masih ada masa. Jangan rasa tak ada masa. Saya dah bagi tahu korang, kita kena apa? Kita kena agility. Kita kena berubah. Kita kena start untuk fokus kepada Mindtropic. Kerana itulah situasi sekarang. So, masih ada masa. Korang kena ingat. Korang naik pada bulan 2, pada bulan 3, pada bulan 4, pada bulan 1, pada sepanjang waktu kita COVID. Korang kena ingat, majority korang punya customer adalah pesakit COVID. Dan apakah masalah orang COVID? Nak tak nak, dia orang kena terima hakikat sel otak mereka sudah terusik. Dia tak boleh berfungsi macam dulu. Tak secekap dulu. So, apa yang korang boleh buat? Masya Allah. Start copywriting kepada database COVID yang dah ada tu. Start fokus kepada bagi sharing berkenaan dengan Mindtropic. Diorang memang nak guna otak diorang. Diorang nak bekerja. Diorang masih lagi perlu berfikir. Ini paling penting. So start sharing. Saya nak tengok dekat semua, dekat posting, dekat Facebook, dekat IG, dekat TikTok. Semua cerita pasal Mindtropic. Saya nak tengok benda tu macam mana kita buat untuk defense. Macam tu lah kita buat untuk Mindtropic. Jangan tunggu HQ. Masa kita buat defense, kita tak tunggu HQ. Kita buat dulu. HQ datang kemudian datangnya besar. Pasal apa? Kita dah start. Kita tunggu HQ lambat lah. HQ dia ada banyak benda dia kena buat. Dia kena susun cantik-cantik pasal ini branding, ini marketing dia. Kita buat part kita. Buat dulu. Kita buat dulu, HQ datang besar insya-Allah. Insya-Allah. Kita tak tahu rezeki. Allah nak bagi kita second wave sebagaimana defense. Korang lambat, korang tertinggal. Korang lambat, korang rugi. Korang masih nak duduk dekat tempat yang sama. Masih lagi nak promote defense walaupun korang tahu orang tak nampak dah defense. Silakan. Silakan. Korang dah dengar cerita saya tadi 2. Kalau korang nak jadi begitu, silakan. Okay? So, itu sahaja. So, challenge. Saya nak sama pasal challenge SKV. Ada 3. PS 3,000 dapat tiket dinner. Dinner SKV. Bukan calang-calang bukan kaleng-kaleng. Dinner SKV memang sangat meriah, sangat happening, sangat gila lah. Dan biasanya dinner akan ada artis. Tiba. Yang kedua, challenge ke Langkawi yang mana you kena dapat income RM5,000 minimum. Yang ketiga, challenge ke Turki, income minimum RM20. Masih ada masa, 26 sampai 31 kita ada sangat banyak masa. Jangan prejudice, jangan assume, jangan judge. Itu je. Buat, jalan terus. Buat sampai jadi. Tak faham, tanya. Tak tahu, tanya. Datang, cari leader korang. Cari leader korang. Aku nak buat. Aku nak terus berjaya dengan SKV. Aku nak terus naik dalam SK. Aku nak terus memberi manfaat kepada ramai orang dengan SKV. So, itu sahaja daripada saya. Okay? Dah. Terima kasih untuk SKV kerana panggil saya pada pagi ni. Terima kasih dekat semua yang melihat, menonton saya pada pagi ni. Saya minta maaf jika ada kata-kata saya yang terusik, jika ada kesilapan yang saya bercakap. Saya minta maaf, semuanya datang daripada saya. Yang baik, yang indah,
yang menjentik hati korang untuk semangat, yang memberi korang knowledge, yang tiba-tiba korang dapat ilham, itu semua bukan dari saya, itu semua daripada Allah Ta'ala. So syukur kepada Allah. Sentiasa berselawat. Ni saya nak pesan, selawatlah. Kita dekat SKV, dua benda yang kita buat. Kita selawat dan kita istighfar. Selawatlah. Walau kalau tak boleh 1000, mulakan dengan 100. Tapi jangan tak buat langsung. Kita start buat. Kata nak jadi orang yang bermanfaat. Kata nak bahagia dunia dan akhirat. Biar orang kat luar sana cakap kita ni gila kaya nak fikir dunia. Dia tak tahu apa yang kita buat. Hanya Allah yang tahu apa yang kita buat. Kalau Allah tahu kita buat, bila Allah tahu kita buat, bukan kalau, memang Allah tahu kita buat, jangan risau orang lain. Benda pertama yang kita nak adalah keredaan Allah. Itu saja daripada saya. Thank you so much. Semoga dapat sesuatu daripada sharing saya pada pagi ini. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.